Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan ringkasan Sahih Imam Muslim. Ini kita ambil ringkasan Imam Qurtubi berkenaan dengan ringkasan ini kita ambil Munziri kerana saya kata itu kerana dalam ni bab-bab dia punya pembahagian dia adalah cukup kita bagi cukup bagus untuk dipelajari. Bahkan ada sebagian ulama yang nyatakan bahawa siapa menghafal ringkasan Sahih Muslim maka dia telah menghafal Sahih Muslim. Maksud dia dah ringkasan ni ringkasan yang dipilih daripada yang paling menghimpunkan pengertian keseluruhan setiap bab. Baik. Dan kita itu sedang bincangkan berkenaan dengan bagaimana hadis Nabi SAW itu bab yang ke-65 itu berkenaan dengan syafaat Nabi SAW untuk bapa saudara dia itu Abu Talib dan beri peringanan untuk Abu Talib dengan sebab baginda SAW. Kerana yang nyatakan oleh Nabi SAW kerana dia membantu pasal dulu Abbas bin Abdul Muttalib menyatakan, ya Rasulullah, inna Abu Talib kana yahutuka wa yansuruka fahal nafa'ahu dhalika. Maksudnya Abu Talib dahulu membantu engkau, melindungi engkau, melindungi engkau dan membantu engkau, maka adakah manfaat perkara tersebut? Nabi kata, ya, na'am. Qala na'am, wajadtuhu fi ghamaratin minan nar. Aku dapati dalam dasar, tenggelam dalam neraka. Fa akhrajtu ila dhahdah, aku keluarkan dia ke pinggir neraka. Neraka ni banyak macam jurang. Dan bahkan dalam hadis yang kita bincangkan dahulu, mana ada orang tu mengatakan kata-kata yang dia tak hiraukan kata-kata berkenaan, dia menjunam dalam neraka 70 tahun. Mana dia menunjukkan bahawa dia jurang. Dia ada tebing, ada jurang. Makin dalam kedudukan orang tersebut, makin beratlah siksaan dia. Makin dahsyatlah pembakaran terhadapnya. Kerana dia kata dia makin cetek tempat dia, makin ringanlah hukuman dia. Okey. Dan macam riwayat lain dibaca itu, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan kerana aku, niscaya dia akan berada di pada lapisan paling bawah daripada neraka. Dan Nabi SAW bukan lepaskan dia sebab masalah minta diringankan atau dapat diringankan Abu Talib, bukan hanya masalah kerana darah atau keturunan, bahkan diringankan terhadap Abu Talib kerana bantuan dia terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, bantuan yang diberikan oleh dia kepada Nabi SAW. Okey. Dan Nabi sebut berkenaan dengan lapisan paling bawah neraka tu. Sebenarnya dalam surah An-Nisa 145 Allah Ta'ala nyatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa 145 Allah Ta'ala nyatakan sesungguhnya orang munafik pada lapisan paling bawah di neraka. Dulu ada semalam ke kemarin ada seorang tanya, adakah orang munafik tu boleh keluar? Jawapannya tak ada. Dia takkan keluar. Pasal orang munafik ni kafir. Dia bukannya muslim. Bahkan dia kira muslim, dia bukan mukmin. Dia muslim tapi bukan mukmin. Bahkan bila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wabil yaumil akhiri wa ma hum bi'minin. Ada kalangan manusia yang mengatakan kami telah beriman dengan Allah hingga hari akhirat, tapi mereka tak beriman pun. Itu maksudnya mereka tak beriman. Allah Ta'ala nafikan iman, tapi kita layan mereka sebagai seorang muslim pasal mereka tak menzahirkan kekufuran. Zakat ambil, solat semayang, jadi makmum tak halau, ziarah dia ni, berjumpa bagi salam, semua layan sebagai seorang muslim. Tapi munafik tadi tetap dikira sebagai kafir sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sebab itu dikata dan neraka paling bawah sebab kemurkaan Allah Ta'ala kat atas mereka. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tentang kebenaran. Dan maka mereka tunjukkan the opposite. Mereka tunjukkan dalam diri mereka ni kafir, kufur, tapi mereka lawan. Dua-dua mereka tunjukkan macam percaya. Okey. Jadi dan bahkan memang dia kata apa benda yang berkenaan dengan Abu Talib ni dahulu layak untuk benda tersebut dapat diringankan kerana dahulu dia telah mengetahui kebenaran Nabi SAW pada keseluruhan urusan baginda. Yang baginda dia memang di antara tanda terbesar. Kalau orang kata apakah bukti terbesar Muhammad Rasulullah, antara paling besar bukti dia adalah baginda punya keadaan kehidupan. Sebab bila baginda suruh orang buat apa-apa, baginda buat dulu.
Baginda suruh bersedekah, baginda sedekah dulu. Suruh solat, baginda solat sambil bengkak-bengkak kaki. Setiap kali apa baginda suruh orang, baginda akan buat dahulu. So jihad, Nabi pergi barisan saf depan. Dan para sahabat nyatakan, kalau dahulunya ketika perang memuncak, kami berlindung di belakang Rasulullah SAW, menunjukkan Nabi bukannya duduk belakang. Okay, jadi kita kata asas dia, Nabi sentiasa hal ehwal kehidupan dia menzahirkan dia adalah Rasulullah. Itu yang para ulama nyatakan. Selain daripada Quran, selain sekian, selain para sahabat Nabi sendiri, antara yang terbesar adalah keadaan baginda. Mana semua orang boleh perhatikan depan mata. Depan mata mereka melihat Rasulullah SAW membesar. Okey, apa yang kita kata, adab baginda, akhlak baginda, semua sekali mereka dapat lihat. So tak ada alasan untuk mereka mengatakan baginda SAW ni tak betul. Jadi Abu Talib sendiri pun mengatakan perkara tersebut. Bahkan tak tersembunyi perkara tersebut daripada lahir baginda sehinggalah baginda mula dewasa, mula kuat jadi remaja, gagak dan juga kita kata memang nampak jelas. Bahkan sebelum pelantikan sebagai utusan Tuhan pun memang telah diketahui baginda ni punya sifat yang baik. Maka bila Nabi SAW naik, kan masa kita baca dalam Sahih Bukhari, bila datang saja wahyu pada baginda, suruh peringatkan keluarga baginda. Baginda SAW naik atas bukit Safa dan baginda berseru, Ya Sabaha, Ya Sabaha. Ini panggil orang ramai. Bila orang ramai berkumpul, dan siapa yang tak dapat datang, hantar wakil. Nabi kata pada mereka, kalau aku kata kepada kamu, di belakang bukit ni, kan Mekah macam ni, lembah kan, di belakang bukit yang tentera menyerang kamu esok pagi. Diorang kata, Nabi kata, kalau aku cakap macam tu, apa pendapat kamu? Dia kata, majarrabna alaika kadiban. Kami tak pernah test engkau bohong walau sekali pun. Not even once. Not even once. Lie bohong biasa kan. Kita ada juga bohong-bohong terjumpa juga. Ini bohong ni kan. Jadi dia tak pernah ada bohong walau sekali pun. Not even once. Walau sekali pun. Walau sekali pun. Jadi Nabi kata, dengan sebab tu Nabi pun cakap, dia kata kalau macam tu, aku ini adalah pemberi peringatan kepada kamu sebelum datang azab yang pedih. Ketika tu baru mereka lawan. Asas pertama, Nabi ni baik, tak ada masalah. Bahkan diorang sendiri pun sebenarnya kalau Nabi tukar ajaran Islam daripada bentuk yang mereka nak, tak kisah. Maka diorang kata jangan ajar Islam, diorang jadikan Nabi raja, berikan Nabi harta, beri pilih untuk baginda Sallam ni wanita paling cantik mana yang dia nak. Mana kalau ikutkan dari segi konsep berkenaan dengan masalah nak menerima kuasa dan sebagainya, Nabi ditawarkan kuasa berkenaan. Tapi oleh kerana kuasa tadi dengan syarat dia apa? Tinggalkan ajaran. Maka Nabi SAW tak terima benda berkenaan. Jadi memang semua orang tahu. Kerana itu diriwayatkan bahawa Abu Talib kata pada Ali bin Abi Talib, dia kata pada anak dia Ali yang tinggal bersama Rasulullah SAW, dia kata ittabi'hu, ikutlah Muhammad ni, fa innahu la yurshiduka illa ila khairin aw haqqin. Kerana dia takkan tunjukkan kau kecuali kebaikan ataupun kepada yang hak, ataupun macam ni dikatakanlah daripada Abu Talib. Memang dia tak timbul tajuk penentangan terhadap apa yang dibuat oleh Ali dan mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang nyata lah. Tapi dari segi masalah asas Islam itu, kita bukan saja setakat orang tu kena kata percaya, dia kena ikuti. Percaya Muhammad Rasulullah tak cukup, tapi kenapa? Ikut apa yang diajarkan. Macam itu, macam kita dengar kan berkenaan dengan tajuk ni memperakui Rasulullah SAW ni utusan Allah Ta'ala. Even Heraklius salah seorang raja Rom, Maharaja Rom, bahkan antara Maharaja Rom yang terakhir. Dia lah pemerintahan dia dah berakhirnya kerajaan Rom. Dia bila diceritakan oleh Abu Sufyan, dia datang kepada dia, Abu Sufyan, Muawiyah datang jumpa dia kan, sebagai wakil Rasulullah SAW, berdialog dengan dia. Dia dengar berkenaan penjelasan daripada Muawiyah tentang Rasulullah. Dia kata ini adalah Nabi. Kalau aku ada berada di sana, aku akan basuh kaki dia. Dia cakap macam tu. Maksud dia, pengisytiharan dia berkenaan dengan percaya Nabi ni Nabi, tak ada masalah. Tapi masalah sekarang apa? Ikutan. Pasal mengisytiharkan satu benda, semua orang boleh. Cinta negara, dia banyak korbankan kan. Cinta mak bapak, saya sayang ibu saya, sayang bapak saya. Tu orang suruh kedai tak pergi kan. Yang suruh kemas katil tak kemas kan, sayang macam ni apa. Jadi secara tak langsung kita pelafazan itu mudah, betul? Pembuktian itu payah. Jadi dengan sebab itu kita kata Abu Talib boleh lafazkan pada Ali untuk sekian-sekian. Bahkan ada nampak macam dia percaya pada Nabi SAW, tapi dia dia tidak
melafazkan, maka tak dapat selamatkan dia. Maka benda tadi kita kata benda tak dapat diselamatkan oleh siapa tentang bapa saudara baginda SAW. Jadi bila macam kita kata golongan yang terkesan dengan Rafidah, yang ada berat sikit pendapat dia macam Syiah, diorang tak puas hati. Dia kata macam kita sebut itulah, dia kata Abu Talib yang tolong Rasulullah dan neraka, Abu Sufyan yang lawan Rasulullah masuk syurga. Dia tak boleh accept. Sedangkan benda berkenaan bukan aturan baginda SAW, bukan sentimen kita, tapi berdasar pada apa? Aturan Allah Ta'ala. Siapa yang buat sekian, walaupun benda macam-macam dia buat, tapi tak ada pengakuan tentang iman, maka tak lepas. Siapa yang pernah buat jahat, berpuluh kejahatan dia buat, beratusan kejahatan dia buat, tapi dia bertaubat, masuk Islam, maka segala dosa dia dihapuskan. Itu adalah benda yang kita tak boleh kita tolak. Sebab itu adalah aturan Allah Ta'ala. Nabi sabda dalam hadis yang sahih, berkata al-islamu yahdi ma qablah, Islam tu menghapuskan apa sebelumnya. Sekarang dia kata orang tu dapat, walaupun dia tak puas hati pun, dia kena apa? Angguk. Macam Abu Dhar al-Ghifari kan, bila dia kata, bila Nabi kata Jibril datang bagi tahu akan masuk syurga di kalangan umat engkau ni yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk syurga. So Abu Dhar tak puas hati, dia kata wa in zana wa in saraq, takkanlah kalau berzina akan mencuri. Sedang orang ni yang lain ni semua ni bertakwa. Tapi yang seorang tu takwa kurang, tapi dia tak sekutukan Allah Ta'ala. Dosa ada, kita kata tak ada ni, dosa dia ada, tapi pensyirikan, penyekutuan Allah Ta'ala tak dibuat. Dia kata saya lemah, saya tak boleh buat apa, dan saya buat dosa ni, saya tak boleh lawan nafsu saya. Dia cakap, jadi dia mengaku dia salah. Maka pengakuan salah tu dia besar. Bila manusia mengaku dia bersalah di hadapan Allah SWT, itu adalah antara punca utama untuk diampunkan. Dia kata bukannya kita minta ampun dalam keadaan dia minta ampun tak ampunkan pula, bukan macam tu. Ada orang macam tu, dia jenis apa, kita minta maaf kan, dia bergaduh, dia buat salah kat orang. Lepas tu bila dia minta maaf, orang tak maafkan, tak nak maafkan pula, dia marah balik. Dia marah balik kan. Ada orang dia attitude macam tu, macam mana kan, dia pride dia tinggi, pride, rasa harga diri dia tinggi sangat. Jadi bila orang tak nak maafkan, patutnya dia lebih rendah diri. Tak, dia lagi tinggi pula. Dia kata tak nak maaf sudah, amboi kan, amboi lah kan dekat orang tu. Tak boleh. Macam Allah Ta'ala, ada orang macam tu, dia minta maaf Allah Ta'ala, tapi tidak rasa pengiktirafan, perakuan dan juga ketundukan tu tak ada. Sehingga sebab itu kita kata memang bila orang tu, bila dia mengaku dia salah, dia bertaubat, dia terima lah masalah dia. Allah Ta'ala bila ampunkan, kita tak ampunkan, kenapa? Kan dunia akhirat tak ampunkan. Itu bukan idea yang baik. Maka kalau dikata orang tu mungkin dalam nas yang datang, dia nak masuk syurga dah, tapi kerana dia dulu dia buat perhitungan dengan orang, jumpa depan Allah Ta'ala, orang tu lembab gila nak sampai, dia tak boleh masuk dah syurga, tunggulah depan. Selagi kawan tak sampai, kena kita jenis apa, jenis lintas titian sirat tu, jenis sekelip mata sampai, kawan tu ngesut. Orang lain masuk syurga, kita tak boleh masuk. Sebab apa? Tunggu depan Allah Ta'ala nanti, hari akhirat. Jadi jaga. Jadi kalau kita yang ditunggu, mungkinlah ni juga. Kalau kita yang menunggu, kita menunggu orang tu datang, dia masalah. Ini kena perhatikan balik. Jangan jadikan dunia ini sebagai segala-galanya untuk diri kita. Apa tak dapat kat dunia, tak ada ganti dari akhirat. Kena pegang macam tu. Jadi memang kita kata tidak dapat apa benda yang dilafazkan Abu Talib tak zahirkan Islam dia, maka Nabi pun tak boleh nak tolong. Walaupun kita kata menunjukkan. Tapi Abu Sufyan zahirkan Islam dia, walaupun kita kata pernah buat jahat dan sebagainya, pernah bunuh umat Islam, pernah sekian, tetapi kerana dia taubat, masuk Islam, maka segala apa yang terdahulu semua dihapuskan. Ini pilihan, choices. Inilah pilihan yang kita kata, atas pilihan tadi kita berdosa dan juga dapat ganjaran. Benda berluar pilihan kita, tak usah bimbang. Kulit kita hitam ke, kelabu ke, putih ke, tak ada masalah, tak ada dosa pahala kat situ. Tak ada macam aku putih dan kau pahala aku banyak, tak ada. No such thing. Faham Baik. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id al-Khudri, bahawa Rasulullah SAW dzukira indahu ammuhu Abu Talibin, disebut di sisi baginda bapa saudara baginda Abu Talib. Faqala, lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah, moga-moga bermanfaat untuk dia syafaatku pada hari kiamat. Moga-moga bermanfaat untuknya
syafaatku pada hari kiamat. Mana kalau dia kata apa? Dia punya apa benda yang dibuat dulu mungkin boleh la'allahu, Nabi kata tanfa'uhu syafaati yaumil qiyamah. Fa yaj'alu, lalu dia akan dijadikan fi dhahdhahi minan nar, pada pinggir tebing neraka, yablughu ka'baihi, yang mencecah sampai pukul lali dia, mana api tu, yaghli minhu dimaghu, menggelegak dari sebab apa? Api berkenaan otak dia. Ringan, tapi ringan tadi sampai menggelegak otak lah. Menggelegak otak kerana apa? Api yang daripada kaki tu. Panas tak panasnya. Okey. Jadi ini yang Nabi sebut dalam keadaan apa, dia kata barangkali moga-moga ini adalah apa sifat atau apa rasa pengharapan Nabi SAW, dan telah pun terrealisasi. Nabi harap tapi telah pun terrealisasi. Kerana baginda SAW kata, aku dapati dia di dasar neraka, lalu aku keluarkan dia kepada tebing neraka. Seolah apa benda baginda harapkan benda berkenaan, Allah Ta'ala berikan pengharapan tersebut. Okey, dan direalisasikan untuk baginda dan diberitahu baginda tentang perkara tersebut. Tu Nabi dengan confidentnya bercakap, doa minta kepada Allah Ta'ala, kemudian apa yang diberikan Allah Ta'ala beritahu pada baginda SAW. Dan apa, dan adakah syafaat ni bagi penjelasan kata-kata untuk menyaksikan benda tersebut pasti berlaku, ataupun untuk ceritakan saja, untuk sekadar apa lisan hal, bukannya maksud dia minta sungguh, tapi memang dah dapat dah dipercanggahkan, kerana sungguhnya telah turun kepada kita bahawa ia adalah hakikat. Benda sebenarnya kita telah datang kepada kita bahawa apa yang Nabi SAW dapat daripada syafaat tadi untuk bapa saudara baginda adalah hakikat, bukannya bayangan, tapi ia adalah realiti. Bahkan kalau Nabi mimpi pun benda itu adalah benar, kerana mimpi para anbiya adalah benar. Dia bukannya ada sebarang kita panggil apa perkara daripada syaitan, bukan impian baginda, tapi ia adalah kebenaran daripada Allah Taala. Okey. Dan dan memang apa dia kata baginda sallam telah pernah minta syafaat untuk bapa baginda dengan doa dan permintaan sehingga diberikan syafaat. Okey. Dan kerana tajuk ini dia kata, kalau dia kata kita nak kata Nabi minta sungguh, yang kita kata diberikan syafaat ni, adakah Nabi minta kepada Allah Ta'ala untuk dapatkan, atau itu adalah keistimewaan yang diberi oleh kepada Abu Talib? Kerana apa? Dalam tajuk dalam Al-Quran Karim dan surah Al-Mudaththir ayat 48, Allah Ta'ala nyatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan maka tidak memberi syafaat kepada mereka syafaat pemberi syafaat. Ni tentang ahli neraka. Sebelum Allah Ta'ala berikan tahu ahli neraka ni, antara sifat mereka adalah fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tak beri syafaat kepada mereka pemberi syafaat. Syafaat orang-orang yang beri syafaat. Okey. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tak akan beri syafaat mereka pada siapa yang diredai saja. Surah Al-Anbiya ayat 28. Okey. Ada yang kata macam tu, mana ayat ini macam bertentangan. Pasal orang kafir, mati kafir, tak sepatutnya dapat apa? Peringanan dah lepas tu. Okey. Ini dijawab dengan dua bentuk. Ada dua bentuk. Pertama dia, yang dinafikan, syafaat yang dinafikan dalam ayat surah Mudaththir itu adalah syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang khas. Okey. Iaitu yang lepas daripada azab. Lepas dia, pasal Abu Talib dia bukan lepas terus, dia diringankan azab, bukannya dilepaskan daripada azab, tak kena azab. Faham tak? Maksud dia pelepasan dia bukannya sama seperti yang kita faham, kerana syafaat ini kalau kita fahamkan adalah lepas terus, bukannya separuh. Bukan separuh, tapi yang maksudkan adalah diringankan azab yang kena kepada Abu Talib. Okey. Dan disebut sini disebut ni hanyalah untuk khusus atau umum lah. Mana syafaat tadi umum atau khusus, bukannya masalah sama. Mungkin kita nak kata ayat tadi menafikan tajuk Abu Talib boleh dapat syafaat Nabi SAW. Jadi macam kita kata banyak orang Nabi sayang, tapi inilah saja yang Nabi dapat diringankan Nabi SAW. Tapi kerana apa? Kerana masa kita balik pada hadis yang pertama, yang Abbas bin Abdul Muttalib jawab, dia tanya apa? Dia kata Abu Talib dia dahulu lindungi kau, bantu kau. Itu benda yang besar dia. Mana kalau dia kata setakat darah keturunan, banyak lagi orang lain yang ada darah keturunan Nabi SAW tapi tak lepas. Tapi yang ini lepas sebab apa? Bantuan dia
sokongan dia, perlindungan yang diberi oleh dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila dia mati saja, siksaan dan juga gangguan daripada musyrikin bertambah-tambah kuat. Tidak seperti mana sebelum. Maka sebelum tu bila kacau je, tengok Abu Talib, diorang rasa tertahan. Dan Abu Talib pula berikan perlindungan, mediator, dia jadi orang tengah di antara golongan Quraisy dengan Rasulullah SAW. Bahkan tiap kali benda-benda tu berlaku, Abu Talib dia tidak pun berat untuk kata apa, dia abandon anak saudara dia tadi. Dia tak dibiarkan, bahkan dia sentiasa sokong. Bahkan golongan apa musyrikin tak sentuh baginda SAW keseluruhannya. Sebab apa? Sebab sokongan yang diberikan oleh Abu Talib. Bila Abu Talib mati je, itu masalah yang timbul. Kita nampak jelas bahawa ketiadaan Abu Talib menyebabkan baginda SAW dengan para sahabat ditekan dengan tekanan yang dahsyat. Ketika Abu Talib ada, bahkan Abu Talib pernah dia dan orang lain dipulaukan bersama-sama Rasulullah. Sebab apa? Sebab orang yang Islam atau orang yang keluarga dia masuk Islam, ada apa, saudara masuk Islam, dikeluarkan oleh Quraisy satu perjanjian. Berjanji tidak kahwinkan dengan orang-orang berkenaan, tidak kahwini daripada orang berkenaan, tak jual harta pada orang berkenaan, tak beli harta daripada orang berkenaan. Sampai orang terpaksa tinggal di tanah Abu Talib dan makanlah kulit, daun pokok dan sebagainya. Kulit kemah tu rebus balik makan. Jadi kata macam tu sekali. Mana Abu Talib terlibat sama. Tekanan tu kena, bukan hanya setakat baginda SAW, Abu Talib pun terima sama. So jadi kita kata memang wajarlah bila Allah Ta'ala berikan untuk dia peringanan dengan sebab bantuan daripada Rasulullah. Peringanan sebab bantuan Rasulullah tadi, bukan sebab masalah hanya darah, bukan hanya setakat darah. Tapi kerana kalau kita kata bapa saudara Nabi banyak, tapi yang berikan bantuan hanyalah Abu Talib. Jadi dengan sebab itu layaknya untuk dia dapat benda berkenaan. Okey. Dan apa dan juga ada pendapat kedua kata Abu Talib ni apabila sampai dia melampau dalam memuliakan Nabi SAW dan menyekat kepada Nabi SAW, diringankan daripada dia dengan sebab perkara berkenaan. Okey, kerana terrealisasi dengan dia kerana ada benda layak bagi dia, kerana dia kufur, dia patut kena hukum. Tapi kerana dia muliakan Nabi, pertahankan Nabi, bantu dakwah Nabi, maka dia diringankan dengan sebab perbuatan dia, bukan benda lain. Okey, walaupun berserta dengan apa terhasil di sisi dia daripada mengenali kebenaran Nabi SAW macam kita terangkan. Okey. Dan okey. Jadi tapi ada juga mengatakan itu yang berlaku tadi adalah kerana apa? Kerana sebab kewujudan Nabi SAW, keberkatan dekatnya orang berkenaan dengan nasab Nabi SAW. Okey, tapi kita patah balik benda ni, pendapat yang mengatakan hanya kerana keturunan tidak sepatutnya kita sebut. Bahkan memang kita kata benda tersebut, kalau kata keturunan saja, ini masalah. Pasal banyak orang kadang tak nak beramal keturunan Rasulullah, tapi tak nak beramal. Sebab apa? Sebab dah bin Said Syarifah dan sebagainya, tak beramal. Bahkan kita kata orang yang tak Said, tak Syarifah, sibuk hafal Quran. Yang Said Syarifah tadi tak nak hafal Quran. Masalah lah, salah lah. Dia patut ke depan dahulu. Kalau dia kata ini agama ni dia dibawa daripada atuk nenek dia itu Nabi SAW, dia patut ke depan, tolong. Dia patut mula-mula sekali ke depan, bukan orang lain. Kerana ini adalah warisan apa yang Nabi tinggalkan. Kalau betul dia nak dakwa bahawa ada kelebihan di situ. Memang kita kata macam dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala sebut pada isteri-isteri Nabi. Mana kalau kata orang keluarga Nabi ni buat benda baik ni, actually dia pasti lebih besar kedudukan dia. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala nyatakan, ya Isa an-Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahadim min nisa, tidaklah kamu ni sama seperti mana-mana wanita. Ini takwa itu kalau kamu bertakwa. Kalau kamu bertakwa, kamu taklah macam mana-mana wanita. Kamu tak boleh samakan dengan mana-mana wanita. Kerana ini yang kita kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Bila mereka buat benda berkenaan, Allah Ta'ala berikan ganjaran lebih atas sebab mereka ni adalah orang yang menjadi pendamping Nabi SAW dan lebih dekat daripada sahabat Nabi. Okey. Contoh macam Allah Ta'ala nyatakan kat sini. Contoh macam Allah Ta'ala sebut dia kata sini,
Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, kata pada isteri-isteri kau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kamu nakkan kehidupan dunia, wa zinata, dan perhiasannya, fata'alain, maka mari sini, umatti'kunna, aku beri kamu, beri kamu apa yang kamu nak, wa sarrihkunna, dan aku lepaskan kamu sarahan jamila, dengan lepas yang baik, elok. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad darul akhirah, dan jika kamu inginkan Allah dan juga Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima, sungguh Allah Ta'ala mulia, sediakan untuk orang yang buat baik di kalangan kamu dengan pahala yang besar. Ya nisa'an nabi, wahai isteri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapa yang mendatangkan di antara kamu ni dengan perkara keji yang nyata, yudha'af lahal azabu dhi'fain, digandakan untuk dia apa? Apa? 2 kali ganda. Bukan sama, tak sama. Jadi kena takut sikit lah. Kalau dia kata orang tu dengan title Sayyid atau Syarifah, dia kena lebih takut. Bukannya lebih macam lebih assurance, lebih takut. Sebab isteri Nabi, Allah kata buat benda keji 2 kali ganda. 2 kali ganda. Wa kana dzalika Allah yasir, dan di sisi Allah benda tu adalah mudah. Wa may yaqnut minkunna, dan siapa yang patuh dengan kamu ni, lillah, kepada Allah Ta'ala, wa rasulihi, wa ta'mal salihah, dan beramal soleh, nu'tiha ajraha marratain, kan beri untuk dia pahala 2 kali ganda juga. Dia lebih, dia tak sama. Dan sebab itu kita kata, memang kita kata bila orang tu keluarga Nabi, dia buat kerja ni, dia lagi baik, lagi bagus daripada mana-mana orang. Memang lebih baik daripada mana-mana orang. Tetapi bila dia buat benda yang tak semenggar dengan arahan Nabi SAW, macam buka arok kafe dan sebagainya kan, walaupun kita kata benda kenaan serius, ni serius benda tadi, orang tu pakai title Said Syarifah, tapi dia menjadi toke pada tempat benda kenaan, bahaya kan? Tak takut Tuhan ke? Apa? Tak apa. Kalau kita kata kalau isteri Nabi dapat yang tu, dan kena pula kalau ada kata separuh ulama yang nyatakan bahawa isteri Nabi ni bukan ahli baik lagi. Yang ahli baik tu adalah yang keturunan daripada tu. Lagi dahsyat kena. Lagi teruk kena. Kalau isteri Nabi macam ni, yang tu lagi teruk lah. Ni Allah Ta'ala berikan janji pada isteri Nabi, kalau kamu buat baik, tunduk patuh, 2 kali ganda pahala. Kamu buat keji, 2 kali ganda dosa. Mana azab tu 2 kali ganda. Mana benda ni bukan ringan-ringan. Maka benda tu kena takut bimbang. Dia bukan macam saya lah, kelebihan Allah Ta'ala berikan, dia bukan privilege, dia burden. Every time Allah Ta'ala beri anda kelebihan, itu adalah burden, tanggungan. Contoh macam lahir sebagai seorang yang merdeka, bukan hamba tahunan perang, anda wajib sembahyang Jumaat. Tak? Anda wajib bayar zakat, anda sekian, banyak benda. Kalau dia kata hamba, dia tak banyak benda terlepas. Contoh macam lahir sebagai seorang lelaki, kan, kata privilege lah lahir sebagai lelaki, anda kena ditanya soalan. Kalau untuk wanita, Allah Ta'ala tanya berkaitan dengan dia, jaga taat Allah Ta'ala, taat suami, jaga kehormatan, semayang pada waktu sepatutnya semayang, puasa bulannya, dia masuk syurga, pintu mana dia nak? Ini syurga, ini pintu syurga dia nak masuk. So pintu tadi terbuka untuk dia. Untuk lelaki tak cukup lagi, sayang bini, jaga bini, tak jawab. Allah Ta'ala tanya, mak bapak kamu macam mana? Lepas tu jaga mak bapak, tak cukup lagi. Allah Ta'ala tanya pula, jiran kamu macam mana? Lepas tu jaga jiran dah. Allah tanya pula, zawil kurba, adik-adik kamu macam mana? Dia tak pernah berhenti. Kalau untuk lelaki, soalan terpanjang. Masyarakat, negara, Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Kalau perempuan, stop kat situ je. Syurga dia kat suami, dia habis cerita. Dia taat suami dan lepas, salam. Kadang-kadang kata yang ni, yang lelaki, sayang bini, tak habis lagi. Provide everything untuk bini, tak habis lagi. Dah jaga keluarga, ada masyarakat, negara. Dia tak pernah berhenti. Amar nahi mungkar, dakwah dan sebagainya, Allah akan tanya. Jadi maksudnya bila anda lahir sebagai seorang lelaki, dia bukannya privilege. Macam saya lahir lelaki, macam mana? Anda lahir lelaki, bukan anda pilih. Kan sperma yang datang kejar pergi ovum tu kan, yang X atau Y, bukan anda tentukan. Mak ngabah pun tak tentukan. Jadi sekarang ni maksud dia bukan privilege, bukan privilege, dia apa? Burden. Orang tak ada ilmu, tak ditanya kenapa tak mengajar. Belajar-belajar tak pandai. Pusing-pusing wow mahum je. Wow mahum. Datang ustaz tanya je tasrif 14, mula pening kepala. Macam mana ni, tak hafal lagi ni. Ponteng lah. buat latihan je, tanya soalan ponteng. Lepas tu ustaz dah lupa, datang balik kelas. Ada balik, lama tak datang kata. Rupanya hari tu lari takut kena soal. Okey. Mana sedia belajar tak pandai, anda tak ada masalah. Maksud dia anda belajar, pahala berjalan. Anda belajar pandai, anda kena sampaikan.
Anda bekerja, cari duit, cari harta, tak kaya-kaya, pahala berjalan, dapat pahala kerana berusaha. Dan juga ni berusaha untuk menghasilkan duit dengan cara yang halal. Anda belajar, anda kerja, dapat duit, dan akan ditanya tanggungjawab. Zakat keluar tak? Kemana salurkan harta tadi? Maksud dia, every time diberikan anda satu benda, every time telah benda tu burden, bukannya privilege. Yang pandang lahir ke anak siapa, bukan kita pilih. Sebelum lahir keluarga Nabi pun bukan kita pilih kan. Jagalah bab tu. Burden lagi besar, bukan lagi ringan, lagi besar. Bukan lagi apa, bukan privilege dan apa, dengan sebab lahir anak siapa dia tak boleh beramal. Mana boleh? Banyak di kalangan mereka ni yang salah faham. Sebab kalau isteri Nabi macam ni, dan hukum yang lain sama jugalah. Cik faham tak? Sebab itu kita kata jaga-jaga sikit. Sebab bila nak hanya sebut kerana keturunan, tak, Abu Talib bukan dapat bantuan kerana keturunan, tapi dapat bantuan kerana apa? Kerana dia membantu menyokong mendukung dakwah Nabi SAW. Itu sebab punca utama yang para ulama hampir apa kita tersepakati bahawa diberikan keringanan pada dia. Pasal orang lain, bapa saudara dia ramai, mak saudara dia ramai, tapi yang berikan keprihatinan, membentengi baginda daripada apa disakiti oleh orang Quraisy adalah bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Yang kita tak kata rahimahullah. Kerana apa? Kerana dia telah mati dalam keadaan bukan Islam. Itu je. Walaupun kita kata dia baik, banyak jasa, tapi kita kata Nabi kata dia diringankan azab kerana bantuan dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Okey. Dan dia kata dan dia kata dan apa pada maksud ini juga dia kata penetapan nafaat orang kafir, manfaat pada orang kafir ni pada akhirat dengan apa yang dia amalkan kat dunia. Ada manfaat dia. Tapi lah kita kata kat sini, mungkin ini khas untuk Nabi je. Kalau untuk orang lain kita tak kata lepas pun. Kita tak tahu lepas ke tidak, dan kita tak ada suruh menganggarkan lepas. Kalau orang lain lah, anak-anak kita ke, macam orang bukan masuk Islam, bukan Islam masuk Islam. Orang bukan Islam masuk Islam, memang the idea of atuk yang dia sayang, mak yang dia sayang, bapak dia yang sayang yang mati dan kafir, mesti dia nak kalau boleh selamat. Tapi bila masuk dalam tajuk tadi, dia tak selamat, dia hati dulu goyang, kesianlah atuk aku dan sebagainya. Dia lupa sebenarnya benda tadi, masalah agama ni bukan benda kompromi. Dan kalau anda kata ada akidah, ada iman, nanti kita masuk pada hadis yang akan datang nanti, orang yang mati dalam keadaan tidak ada iman, tak bermanfaat apa yang dia amalkan sama sekali. Tapi yang ini special case sebab apa? Nabi SAW, kerana kemuliaan baginda SAW, orang itu pertahankan baginda, maka dia berikan keringanan terhadap dia. Contoh juga macam yang kes yang kisah hadis Abu Tufail yang kita baca berkenaan orang yang pergi hijrah bersama Abu Tufail kepada Rasulullah SAW. Dia masuk Madinah, dia sakit, dia tak tahan, dia kelar lengan dia. Sakit dengan cuaca Madinah, dia kelar lengan dia, tak tahan sakit, dia mati. Dia mati, dia tak tahu apa jadi. Kita tak tahu apa jadi. Sehinggalah Abu Tufail tadi dia mimpi. Dan mimpi dia jadi benar sebab dia clarify dengan Nabi. Faham Bukan sebab dia mimpi je jadi sukati, tak. Dia clarify dengan Nabi. Dia mimpi dan mimpi berkenaan, tengok kawan dia yang mati bunuh diri tadi dalam keadaan elok. Lepas tu dia kata, apa Tuhan buat dengan kau? Dia kata, Tuhan aku ampunkan aku dengan sebab hijrah aku kepada Nabinya. Sebab hijrah aku kepada Nabinya, Allah Ta'ala ampunkan aku. Lepas tu tangan kau kenapa? Tangan dia masih lagi tak sembuh. Dia kata, apa dikatakan kepadaku, kami takkan sembuhkan apa yang kau rosakkan dengan diri kau sendiri. Lepas tu Nabi bila dengar hadis kisah berkenaan, Nabi pun doa. Nabi kata, Allahumma, ya Allah, waliyadaihi, dan untuk dua tangannya, faghfir, ampunkanlah juga. Engkau dah ampunkan banyak lain, ampunkanlah juga tangan dia yang luka tadi. Tapi kita kata macam itulah disebut oleh sahabat tadi, hijrahku kepada kepada nabinya. Hijrahku kepada Nabi Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan untuk aku sebab hijrah. Jadi bukannya benda tu tak ada effort, ada effort. Dan bahkan bila untuk Nabi, benda tu menjadi istimewa. Macam Abu Talib kan, dia ditolong Nabi SAW, maka dengan sebab itu diringankan untuk dia hukuman di hari akhirat nanti. Dan dalam hadis yang lain, nanti kita akan baca bahawa memang ada orang yang disebut nanti Ibnu Juda'an. Contohnya dia tidak munafat untuk dia segala amal baik yang dia buat. Dia baik, tapi amalan yang dia buat tadi tidak beri faedah untuk dia pada akhirat nanti. Okey. Dan dalam hadis nombor 157, an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda,
ahwanu ahli nari azaban Abu Talibin. Ahwanu ahli nari azaban Abu Talibin. Ahli neraka paling ringan. Ahwan tu ringan, ringan. Ahwan paling ringan, paling ringan. Ahli nari, ahli neraka azaban, si azab Abu Talibin. Wahwa, dan dia mutana'ilun, berkasut, bersepatu, berkasut binak lain, dengan dua kasut. Yaghli minhuma dimaruhu, yang menggelegak daripada sebab dua kasut berkenaan. Terjemahan Indonesia, capal berkenaan, dimaruhu, otaknya. Dia benda tu menggelegak otak. Itu paling ringan. Dia paling ringan dapat oleh Abu Talib. Yang lain tak tahulah, sampai betis, sampai pinggang, sampai dada, sampai tenggelam turun dalam api berkenaan. Kita tak tahu macam mana keadaan orang tu. Tapi yang ini paling ringan. Paling ringan diberikan kepada Abu Talib. Okey. Dan kemudian disebut Nu'man bin Bashir. Daripada Nu'man bin Bashir, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ahwana ahli nari azaban yaumil qiyamati. Sesungguhnya orang ya ahli neraka yang paling ringan. Ahwana ahli nar, ahli neraka paling ringan, azaban azab yaumil qiyamati, pada hari kiamat, la rajulun, adalah seorang lelaki, tudau fi akhmasi qadamaihi jamratan, diletakkan pada akhmas ni tapak tengah dua tapak kakinya, jamratan, dua bara. Yaghli minhuma dimaruhu, yang menggelegak dari sebab bara berkenaan kepalanya. Kepalanya, otak dia menggelegak dengan sebab kepanasan api yang masuk daripada kaki dia. Ini dikatakan itu. Dan apa? Dan sebenarnya orang kafir, kalau kita kata, akan dihabiskan segala kebaikan yang akhirat dengan ganjaran dunia sebenarnya. Dan hadis Nabi kata, amal kafiru, orang kafir, fayu'ta bi hasanati ma amila fid dunya, akan diberikan yang kebaikan apa yang diamalkan di dunia, hatta idza afdha ila al-akhirati, sehingga apabila sampai pada hari akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, maka tak ada untuk dia sebarang kebaikan untuk dibalas baginya. Ini yang berlaku pada keseluruhan orang kafir. Okey. Jadi kita kata itu yang kita kata yang mungkin kita kata yang kita kata benda tu khas untuk Nabi SAW saja dalam konteks ini. Kalau anda kata yang lain, jangan perasan. Yang perasan tu, dia tolong saya, dia tolong ustaz, dia, lepas tu dia lepas daripada ni. Orang contoh macam non muslim tolong ustaz. Tolong ustaz, hantar ustaz ke ceramah, dia lepak kat luar. Selagi dia tak Islam, selagi dia tak lepas. Ada pun macam Abu Talib tadi, ini special. Kita dapat tahu daripada Nabi SAW, diberikan kepada dia kelebihan sebab dia tolong baginda SAW. Dan Rasulullah SAW yang special dekat situ. Ada pun orang lain dengan perasan. Yang perasan cakap ni, doa masuk hidayah ya. Untuk ringan kan tak boleh. Tak masuk dia masih hidup. Ya, hantar kelas, doakan untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Dia anak dia sakit, doakan sembuh, tak ada hal. Tapi mati je, tak ada apa. Senyap lah, tak cakap apa. Faham Dan dalam hadis ni ajar pada kita bahawa azab neraka ni yang paling ringan daripada azab berkenaan, paling ringan. Gunung pun tak tanggung. Gunung pun itu paling ringan tu. Itu pun kita kata sebesar gunung dan sebagainya pun takkan tanggung. Boleh azab berkenaan. Mana kita kata walaupun kita nampak macam ringan dari segi lafaz, tapi itu adalah antara paling kita kata letak kat dunia ni pun dah paling dahsyat dah. Menggelegak otak berkenaan. Kita kalau kita pakai kaki, tak pakai kaki melecuk je. Tak, ini pakai benda berkenaan, otak tu, darah dan badan dia menggelegak. Dengan sebab apa? Dengan sebab otak dia. Dengan sebab apa dia letak otak pada kaki dia. Macam tu api dia, bukannya macam api dekat dunia ni. Api sana adalah api yang berlainan. Jaga-jaga buat ni. Yang kita kata. Jadi memang kita kata benda tu bukanlah walaupun kita kata paling ringan di akhirat, tapi ia ada paling kita kata letak kat dunia ni pun tidak akan dapat memberikan faedah. Kita kata macam berat, gunung pun tak ditanggung. Gunung pun tak akan tanggung. Baik, sambung. Bab Sitau Sitin, bab 66. Man lam yu'min lam yanfa'hu. Man lam yu'min lam yanfa'hu amalun salihun
wala qurbatun fil akhirah. Man lam yu'min man lam yu'min lam yanfa'hu amalun salihun wala qurbatun fil akhirah. Mi'a tis'a wa khamsin. An Aisyata radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahima wa yut'imul miskin fahal dhalika nafi'uhu qala la yanfa'uhu innahu lam yakul yawman rabbighfirli khati'ati yawmiddin Miyawsitin. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar wa anhu an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila lillahi biha Allah Ta'ala di belakang. Okey, yang riwayat lafaz ni sebetulnya ikut yang tu lah, ikut ini. Ikut yang situ. Fayut'amu bihasanatin ma amila biha ya. Biha lillah. Tak ada baris, tak ada titik. Oh ya ke? Tak, kalau okey, macam ni. Dia ada font tu saya kata macam mana baca ni. Okey, dia ada font yang tak keluar. Font yang kita pakai tu Lotus, dia jelas, terang, besar. Tapi bila buat lillah, dia ada satu baris je. Kalau kita tukar font lain, dia akan keluar dua baris. Lillahi tu. Tak betul, alif lam kan tak ada. Alif mana ada alif itu? Ada alif, tak ada alif kan? Dia baca biha lillah. Ya Allah, saya macam mana pula aku baca? Saya rasa confused juga ni. Okey. Baris ni. Baris ni. Baris ni. Dia pasal lam tu, font tu tak keluar. Baca. Font tu tak keluar. Jadi kita buat spacing boleh nampak. Lillah, ma amila biha lillah fi dunya. Dia kata ma amila biha lillah fi dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha
lam takun lahu hasanatun yujza biha. Ni tulis. Biha lillah dunia tak lam takun lahu hasanatun yujza biha. Okey, jap. Last sekali. Mi'a isnain wa sitin. Wa an Amr ibn al-As. Wa an Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah jiharan ghaira sirrin yaqulu ala inna ala abi yakni fulanan laisu li bi awliya innama waliya Allahu wa salihul mu'minin. Innama waliya Allahu wa salihul mu'minin. Ni tarik. Okey. Bab 66 bab 66. Man lam yu'min, sesiapa tak beriman, lam yanfa'hu amalun salihun, tak bermanfaat, tak berguna untuknya amalan soleh, wala qurbatun fil akhirah, dan tidak juga sebarang ibadat. Qurbah ni ibadatlah. Qurbah tu adalah lafaz bagi perkara-perkara yang dibuat oleh seorang manusia untuk mendekat diri kepada Allah Taala. Kita sebut ibadat, kita bagi qurbah. Dia korbankan binatang ke, bersedekah ke, baca Quran ke dan sebagainya, ataupun apa-apa dah dibuat sebarang kebaikan, hubung silaturahim ke, tolong orang susah ke. Okey. Man lam yu'min, siapa tak beriman, lam yanfa'hu, tak bermanfaat baginya amalun salihun, amalan soleh, wala qurbah, dan tidak juga sebarang kebaikan atau ibadat perkara yang kita buat untuk dekat diri kepada Allah Taala fil akhirah, pada hari kiamat. Baik. Mi'a 59 hadis 159. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha, qultu, aku berkata Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, nama penuh dia sekejap. Jud'an, apa? Jutaan? Saja apa? Okey, Ibnu Jud'an, jap. Ibnu Jud'an. Jud'an. Abdullah ke nama dia? Abdullah Ibnu Jud'an, tapi terkenal dengan Ibnu Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Tengok Abdullah bin Jud'an ni macam ni sahabat saya. Syekh Bukhari fi Ibnu Jud'an kan? Ibnu Jud'an, terkenal Ibnu Jud'an kan? Bukan Abdullah. Nama dia terkenal Ibnu Jud'an je. Zaid bin Jud'an bukan perawi hadis. Ali bin Jud'an kan.
Ada kata nama dia Allah bin Jud'an, tapi tak apa, kita tinggalkan. Terkenal lelaki dengan gelaran Abdullah dengan Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ni yang masyhurnya berkenaan dengan kisah dia adalah kan bila dengar halful fudul. Kan dengar halful fudul? Halful fudul, perjanjian fudul. Yang mana hajat perjanjian tu yang Nabi kata, kalau aku diajak padanya pada Islam pun aku akan datang. Perjanjian penduduk Mekah untuk menolong dan juga membantu siapa saja yang dizalimi. Tak kira orang tu ahli Mekah ke bukan ahli Mekah, maka diorang buat perjanjian untuk tolong siapa saja yang dizalimi. So, jadi perjanjian itu Nabi hadir. Nabi kata kalau aku diajak padanya dalam Islam, mana aku dah Islam, dibuat oleh orang kafir benda berkenaan, aku akan sertai sama perjanjian berkenaan. Perjanjian untuk menentang segala kezaliman. Jadi dibuat perjanjian tersebut di rumah Ibnu Jud'an ni. Rumah dia. Dia actually kerana memang terkenal sebagai bangsawan Quraisy yang banyak orang kata kita panggil charity kebajikan. Banyak kebajikan. So ini orang buat perjanjian kat rumah dia. Okey. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha tanya, Aisyah kata Ibnu Jud'an ni, Ibnu Jud'an dia kata kana fil jahiliyati, dahulunya pada zaman jahiliyah, sebelum Islam, yasilur rahima, menghubungkan silaturahim. Kalau tak ada perintahkan hubungkan silaturahim, dia buat. Tapi kita kata ataupun dia buat tadi atas dasar iman ke ataupun dasar kerana kebiasaan ke, wallahu alam. Tapi dia ni seorang yang baik, hubungan silaturahim. Wa yut'imul miskin, dan memberi makan orang-orang miskin. Fahal dzalika nafi'uhu, adakah itu memberi manfaat kepadanya? Maksud dia adakah itu, macam yang saya tanya tu, adakah akan melepaskan dia daripada azab Allah Ta'ala yang layak untuk orang yang kafir? Dia kafir, tak masuk Islam, tapi dia buat benda baik banyak sangat. So adakah benda berkenaan akan membolehkan dia mendapat manfaat untuk lepas daripada azab Allah Ta'ala? Lalu baginda menjawab dengan menafikan perkara berkenaan dengan memberi alasan bahawa dia tidak beriman. Dan bagi gambar tentang iman tadi dengan sebahagian apa ditunjukkan oleh iman, bukan semua. Itu dan Nabi kata la yang fa'uhu, tidak manfaat baginya. Nabi kata innahu, sebenarnya dia lam yakul yauman, tak pernah berkata walau sekali pun, walau sehari pun, mana sekali lah, tak pernah berkata sekali pun, Rabbi ghfirli khati'ati yaumiddin, wahai Tuhanku ampunkan dosaku pada hari pembalasan. So tapi Nabi berikan satu benda menggambarkan keseluruhan iman dia yang tak ada. Kita kata kalau macam orang tu percaya Allah Ta'ala menjadikan alam, tapi dia tidak percaya akhirat, maksudnya gagal jugalah. Masih gagal. Dan itu, dan bagi dia bersabda lam yakul, tak pernah dia kata fi rabbi firli khati'ati yaumiddin, wahai Tuhanku ampunkan dosaku pada hari pembalasan. Siapa yang mana dia kata dapat diperiksa dari situ bahawa setiap lafaz yang menunjukkan kepada masuk dalam Islam memadai. Mana selain daripada syahadah, cuba percaya pada Allah Ta'ala, Rasulnya dan sebagainya, kita kata dua kalimah syahadah tadi, ada pendapat kerana lafaz lelaki ni tadi tak lepas dengan tajuk itu saja, dengan tidak pernah mengatakan wahai Tuhanku ampunkan dosaku pada hari kiamat nanti. Dia tak pernah lafazkan benda berkenaan, maka sangkut dengan sebab itu je. Okay? Jadi daripada ada beberapa ulama mengambil daripada hadis ini bahawa siapa-siapa yang masuk Islam memadai dengan lafaz yang menunjukkan dia masuk Islam. Contoh kata saya terima Al-Quran ini sebagai wahyu. Saya percaya Muhammad Rasulullah. Saya tahu ini daripada Allah Ta'ala. Lafaz macam tu je. Lafaz berkenaan dikira sebagai telah masuk isytiharkan Islam. Cuma kita kata lebih baik pelafazan dua kalimah syahadah tadi, kerana tuntutan ada Nabi SAW. Bila Nabi ditanya tentang Islam oleh Jibril, Nabi kata Islam itu adalah engkau mengucap dua kalimah syahadah, antara syahadah Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi kata benda tu specifically dengan situ. Cuma ada sebagian ulama dengan lafaz yang Nabi kata lelaki ni masuk neraka sebab tak pernah kata ini, maksud dia dikira sebagai kata-kata tadi boleh menyelamatkan dia. Sedangkan kata-kata tersebut bukanlah syahadatain, bukan syahadatain, tentang kiamat saja. Tapi para ulama yang kata tak, bukan tentang kiamat saja, pasal orang musyrik tu dipanggil musyrik sebab dia musyrik lah, dia menyekutukan Allah Ta'ala. Yang benda sampai sekarang kita kata banyak di kalangan ada ustaz kita ni yang jenis tahu dia mempromosikan tentang tajuk contoh macam
tak mengapa tawasul, tak mengapa minta dengan orang kubur dan sebagainya. Bila dikatakan bahawa benda tu syirik, dan kita kata kerana Allah Ta'ala ni disembah dan diminta pertolongan, actually nas datang macam tu. Tapi diorang tak nak lari, tak tinggalkan perbuatan bertawasul tadi dan sebagainya, dan kekal. Dan kata mana ada, bila kita kata orang-orang musyrikin Mekah dahulu percaya Allah Ta'ala tapi minta dengan tempat lain. So kalau dia kata orang tu percaya Allah Ta'ala tapi minta dengan wali, sama aja. Apa beza hukum dia? Sama pergi kat kubur wali, wahai Tok Siti Jenar, wahai Tok apa, wali 7 ke wali 9 dan sebagainya. Dia datang tu, dia minta kat situ. Memang telah pun syirik. Tapi golongan ni ada sebab dia kata mana ada syirik? Mana ada syirik kan? Kita bukannya menyembah selain Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala juga. Dia minta selain Allah Ta'ala pun sama, salah. Tapi dia tak nak terima. Betul tak? Sedangkan dia kata benda tadi memang antara asas kesyirikan tadi tu benda besar, benda lafaz ni lah. Yang orang musyrik tadi tu sebenarnya dipanggil musyrik. Sebab apa? Sebab dia menyekutukan Allah Ta'ala. Dan sebab itu kita kata bila masalah sampingan selain itu adalah tak percaya akhirat. Itu ada yang suara para ulama nyatakan itu pelafazan yang menunjukkan masuk Islam tapi tak kata Islam. Macam tu, macam profesor tu kata, saya percaya apa dalam Quran ni pasti datang dari Tuhan. Pasal mustahil Muhammad boleh tahu perkara ni di lafaznya tu. Belum Islam lagi sebenarnya. Belum Islam lagi. Pasal pelafazan tadi tu bukan menunjukkan dia nak masuk Islam. Dia cuma fascinated apa dalam Quran. Tak? Fascinated by that. Bukan sebab dia percaya. Sebab itu kita kata, istilah kata kena boleh tak apa lafaz selain syahadatain tu, kena ni dibalik lah. Tak boleh dikatakan. Pasal kalau kata tapi tengok Nabi kata, dia tak kata itu sebab diorang ni adalah berasal keturunan Ibrahim AS dan Ismail. Dan memang ajaran Ibrahim dan Ismail tadi masih ada pada mereka. Memendirikan Kaabah dan sebagainya masih ada. So menunjukkan bahawa mereka punya keadaan kita kata dari segi konsep percaya Allah Ta'ala Tuhan tu tak masalah. Tapi apa? Masalah lain lah. Kita kata benda tentang apa tajuk kiamat, itu diorang hilang. Musyrikin ni hilang sebab berhala. Dia Allah Ta'ala Tuhan tapi berhala sembah. Itu tajuk ni. Jadi itu yang kadang-kadang separuh ulama samakan perbuatan pergi tawasul dengan orang mati ni sama. Macam tu. Diorang tak puas hati. Mana boleh? Takkan orang musyrikin Mekah dulu sembah percaya Allah Ta'ala. Apa memang ya? Oh, dia percaya Allah Ta'ala, tapi dia sekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Itu gagal dia. Okay? Jadi apa okey, tapi inilah ini pendapat daripada Imam Qurtubi. Dia kata tak mengapa, bahkan dia kata benda ni boleh mewakili kalimah syahadah. Dia kata, tapi bila kita kata macam orang tu boleh melafazkan benda betul tapi dia tidak apa Islam. Macam Abu Talib lah, dia percaya Muhammad ini tak pernah bohong kan, tapi untuk mengatakan Muhammad Rasulullah tak lafazkan. Itu masalah dia kan. Gitu yang kita kata benda tadi perlakuan sahaja tak memadai, maka kena ikut dengan apa? Perbuatan, pelafazan. Islam tu apa, iman tadi diikuti dengan benda-benda tadi. Okey, jelas? Ustaz tadi Ustaz kata turunan Nabi Ibrahim dia percaya ajaran Nabi Ibrahim. Jadi macam ibu bapa Rasulullah tu bukan keturunan Ibrahim. Ni sambung. Itu sambung lepas ni. Itu ada sambungan dia. Yang hadis 160 tadi, okey? Itu ada sambungan dia. Yang benda ni kontroversial, Bila datang seorang lelaki, dia kata apa? Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, anna rajulan, seorang lelaki. Qala, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi? Di mana bapa aku? Where's my father? Okay. Qala, Nabi kata finnar, dalam neraka. Falamma qaffa, bila lelaki tu berpaling, bergerak pergi, Nabi nampak muka dia berubah lah. Memang siapa tak berubah kan, nampak kita ni siapa bapak kat mana, dalam neraka. Jadi anak mana yang tak sedih? So Nabi panggil, dia kata da'ahu, Nabi panggil dia, da'ahu, Nabi panggil dia. Faqala, lalu Nabi kata pada dia, inna abi wa abaka finnar, ni bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Hadis ini, okey, dia sekali ni hadis ni sama dengan, digabungkan dengan hadis Nabi SAW minta izin untuk doa pada mak dia. Ni hadis yang lain. Kita mungkin sampai dengan bab kubur kot. Sekejap. Bab ziarah kubur. Hadis dalam bab ziarah kubur. Pasal Nabi SAW minta Allah Ta'ala untuk ziarah kubur mak dia.
Ya. Astaghfirullah ummi Dia pasal kalau dia dalam tu pun tak ni pasal tajuk ni sensitif. Pasal ni ummi. Banyak orang mengatakan bahawa takkanlah bapa Nabi, mak Nabi, bapa Nabi apa? Ya, dan jika jenazah. Nanti kita kalau masuk jenazah kita jumpa hadis ni. Okey. Dalam hadis ni dan sila hadis ni dan hadis yang lain lah yang Nabi SAW sebut, Nabi minta izin kepada Allah Ta'ala untuk minta ampun daripada mak dia. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis Sahih Muslim hadis nombor 1621, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istazantu rabbi, aku minta izin pada Tuhanku, an astaghfir li ummi, untuk aku minta ampun bagi makku. Falam ya'zan li, maka dia tak izinkan untukku. Wastazantu an azura qabraha fa azina li, dan aku minta izin padanya untuk beri izin, untuk aku ziarah, an azura qabraha, untuk aku ziarah kuburnya, fa azina li, dan diberi izin padaku. Jadi dalam riwayat lain Nabi menangis. Lepas para sahabat menangis, Nabi kata kenapa kamu menangis? Dia kata, Rasulullah kau menangis, menangislah. Lepas tu Nabi kata aku menangis. Nabi terangkanlah apa Nabi minta. Apa Allah Ta'ala izinkan, apa Allah Ta'ala larang. Sekat. Dan Allah Ta'ala sekat adalah mengalirnya air mata Nabi sebab tak boleh minta ampun untuk mak dia. Dan kerana dia kata mak dia adalah orang yang beragama Hanif, Ibrahim dan sebagainya, tak menjadi masalah untuk didoakan sebenarnya. Jadi kita kata sokongan, macam dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau, dia kata mak bapak Nabi bukan di syurga, tak masuk syurga. Dalam ringkasan Sahih Muslim, dalam apa? Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Banyak para ulama berpegang pendapat tersebut. Kerana apa? Kerana walaupun kita sayang Nabi SAW, kita tak mengatakan lebih daripada apa yang Nabi ajar kita. Mana antaranya adalah Nabi tak kata. Dan yang saya pelik bila ada setengah-setengah ustaz tu terjemahkan inna abi wa abaka finnar tu, dia kata bapa aku tu maksud dia Abu Talib. Inna abi itu Abu Talib. Dia nak juga lepaskan bapa Nabi, mak Nabi. Ya, tapi kita sayang kita pada Nabi bukannya berdasar pada emosi. Sayang kita pada Nabi berdasar pada apa yang Nabi ajarkan kita buat. Walaupun kita berat nak kata benda berkenaan, tapi macam Ibrahim, bapa dia kafir, apa masalah dia? Pasal kekufuran di kalangan keluarga para anbiya tidak merosakkan status mereka. Kufur dalam keluarga para nabi bukan menjadi satu masalah. Bahkan ada nabi yang isteri dia kafir dan sebagainya, tak jadi pelik, tidak menjadi masalah. Tapi kalau masyarakat kita ni tak boleh. Kalau Pak Imam, anak dia mesti imam juga, cucu imam juga, mana boleh macam tu? Dia macam keturunan baik-baik kan, keturunan baik-baik, mestilah sekian-sekian. Tak, dia ikut apa Allah Ta'ala anugerahkan. So Allah Ta'ala tak bagilah, nak macam mana? Kita kata Nabi SAW tak boleh nak minta doa untuk apa? Untuk minta ampun untuk mak dia. Dan ini relate kepada surah At-Taubah ayat ke-113. Yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Taubah, At-Taubah surah 13 113. Dalam ayat berkenaan Allah tak nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka lin nabi, tak boleh untuk nabi, tak boleh untuk nabi, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, tak boleh untuk nabi dan juga orang beriman, ayyastaghfiru, untuk mereka minta ampun, lil musyrikin, untuk orang musyrik, walau kanu ul qurba, sekalipun mereka ni mempunyai hubungan kekeluargaan, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah nyata pada mereka annahum, bahawa mereka itu orang berkenaan, min ashabil jahim, daripada ahli neraka. Tak boleh buat apa lah.
Tapi masalah tadi kita kata macam tadi, macam tentang bapak Nabi, bapak Nabi, mak Nabi. Yang mak Nabi confirm, kita kata Nabi tak boleh minta ampun untuk mak baginda SAW. Nabi terang-terang kata aku tak minta ampun untuk mak aku. Dan tak ada sebab lain dalam Quran Karim yang menyekat kecuali itu. Bukan nas mana pun tak ada kecuali surah At-Taubah ayat 113 yang tak benarkan untuk minta pengampunan bagi orang-orang yang musyrik ini tadi. Mana-mana mak dia, jadi conclusion tu para ulama kata conclusion dia adalah mak Nabi, bapa Nabi bukannya ahli tauhid, bukan agama Hanif. Maka kita kata tak masuk syurga, itu tak pelik. Ada orang kata tapi tak adil ke? Siapa kata tak adil? Allah Ta'ala Maha Adil. Semua orang Mekah dah tahu tentang Allah Ta'ala. Bahkan dia tahu Ibrahim tak pernah buat berhala. Bahkan nama bapa Nabi adalah Abdullah, hamba Allah, Abdullah. Tak ada maksud lain. Mana maksud mereka tahu siapa Allah. Tapi bila dalam tajuk yang sama mereka adakan idol, kan, patung dan sebagainya untuk gantikan autoriti Allah Subhanahu Wa Taala, maka putuslah. Tak boleh kita kata tapi tak ada tapi. Sebab mereka bukannya orang yang datang tak ada Nabi. Mereka tinggal di Baitullah. Rumah tu rumah Allah. Dia tahu itu rumah Allah Ta'ala. Bahkan Quraisy dimuliakan kerana mereka menjaga tempat suci Ibrahim AS. Bina. Maka tak timbul tajuk berkenaan masalah tak kenal Allah Ta'ala. Faham tak? The idea of tak kenal Allah Ta'ala tu masalah sikit. Dan kita kata berkenaan dengan bapa Nabi, di zaman atuk Nabi dan sebagainya, menyembah berhala. Kata bapa Nabi ada sekali kat situ. Saya kata, dia kata mana ada? Dia kata dalam hadis Nabi SAW atau dalam sirah yang datang, Nabi kata, ada Nabi datang, dia kata anak ibnu Dhabihain, aku anak dua sembelihan. Siapa sembelihan pertama? Ismail. Second one? Siapa second one? Bapa Nabi Abdullah. Kisah dia bila mana Abdul Muttalib, kan dia jumpa Zamzam. Bila dia jumpa Zamzam, orang Quraisy nak rebut hak Zamzam daripada dia. Jadi orang keluar untuk pergi tunaikan minta pengadilan kepada seorang ahli sihir. Abdul Muttalib bernazar, dia kata kalau aku menang perluaran ni, anak aku sampai nombor 10 lelaki, ya aku sembelih. Dengar cerita tu? Siapa anak dia sembelih tadi? Bapa Nabi. Tahu tak? Ini masih macam blur lagi. Ya ke tidak? Bapa Nabi. Okay. Jadi bila dia keluar untuk invitation tadi kan, dalam perjalanan tu dia dah habis bekalan dan tak boleh bergerak dah. Tak boleh bergerak, tunggu nak buat apa? Unta duduk, semua duduk. Lepas tu kan gali lubang seorang satu supaya kalau mati kawan dia tolak dalam tu. Yang mudah. Nanti kan kalau tak bergelipangan mati kan masalah. Seorang gali untuk 5 orang, seorang gali untuk 10 orang, payah sendiri. Semua orang duduk sebelah lubang masing-masing. Tunggu tak mati-mati juga. Itulah sekali dia kata bangun, kita bergerak. Bila dia bangun saja, bawah unta yang Abdul Muttalib punya keluar air. Atau orang Quraisy kata apa? Dia kata sesungguhnya Tuhan yang keluar kau air di tengah padang pasir yang tak ada air ni, pasti Tuhan yang sama beri kau Zamzam. Kami takkan rebut daripada kau. So bila cukup dia pun menang lah, dia balik. Bila kan dah bernazar tadi Abdul Muttalib. Bila sampai anak dia 10 orang dan ke 10 tu lelaki adalah Abdullah. So dia nak sembelih. Tapi keluarga dia kata jangan. So dia sekat daripada disembelih keluarga Abdullah tadi adalah dengan cara mereka baling casting lot, baling anak panah pada berhala. Pada berhala, bukan casting lot biasa. Pada berhala untuk menentukan patut ke tidak Abdullah disembelih. Dan setiap kali mana terkena pada Abdullah untuk kena sembelih, diorang bayar 10 ekor unta. 10 sampai ke 100 dia stop, dia pergi pada berhala. Mana lepas Abdullah. So Abdullah tak puas hati, dia baring 3 kali nak pastikan betul ke tidak. Dan 3 kali betul, maka dia pun lepas, anak dia pun dilepaskan daripada hukuman penyembelihan. Tapi hukum mereka dengan siapa? Berhala. Ini pun dia fakta, bukannya main-main. Tapi orang kita pelik, dia macam tapi ada satu beriak bohong kata Nabi pergi kat kubur mak bapak dia, suruh bangun, mengucapkan syahadah, mati balik. Pun ada. Baik, mana boleh tu? Kita kata Allah Ta'ala tidak pernah berikan benda berkenaan kecuali dia Maha Adil. Kan kita lahir anak siapa, bapa siapa, bukan kita pilih. Tapi bila Allah Ta'ala jadikan mak bapak Nabi mati sebelum Nabi jadi Nabi, tapi orang zaman berkenaan telah pun tahu tentang Allah Ta'ala. Bukannya tak tahu, bukan jahil tu, jahiliah tadi perangai. Bukan masalah berkenaan tak tahu Allah Ta'ala siapa, tahu Allah Ta'ala siapa. Hatta badui di padang pasir tahu Allah Ta'ala siapa. Dengan sebab itu kita kata sebut tentang bapa Nabi ini, mak Nabi ini memang sensitif.
Kalau orang-orang pondok belajar kat Malaysia ni, yang tak belajar Sahih Muslim betul-betul, tak belajar, saya kata tak belajar Sahih Muslim, tak belajar Imam Nawawi bagi kitab, tak baca betul-betul, dia akan mengatakan mak bapak Nabi masuk syurga. Dia ahli fatrah, orang yang berada pada putusnya para rasul. Sedangkan putus para rasul tanpa sebarang ada pengetahuan langsung tentang Allah Ta'ala. Ya, tapi ada orang kenal Allah Ta'ala, tapi ada orang menyekutukan Allah Ta'ala, yang sekutukan tu kena. Kalau semua tak tahu langsung, itu lain cerita. Tapi ada orang dapat hidayah. Bahkan ada macam Warqah bin Naufal cari agama, Zaid bin Nufail yang sezaman mereka cari agama. Maka cari agama maksudnya benda tu diorang ada kesedaran. Ada orang sedar, semua kena. Semua kena. Bapak Nabi, mak Nabi pun semua kena. Pasal ini adil Allah Ta'ala. Pasal orang tu makan sama macam kamu, dia dapat hidayah, kan orang dapat hidayah. Jadi kalau kita aplikasikan sekarang ni, macam orang lahir di China 2 bilion, persentage paling mana ramai non-Muslim. Jadi orang kata macam tak adil Allah Ta'ala lahirkan orang tu dan keluarga Cina. Mana dia minta pergi Cina, tapi silip mata tengok semua terpekong, nampak batu-batu. Jadi ada orang ingat, dia kata Allah Ta'ala tak adil. Allah Ta'ala maha adil. Soalan dia, orang tu buat apa lepas tu? Dalam 1 bilion lahir di India, kan India apa 1 bilion, kan kita kata. Dan kita dalam 1 bilion tadi yang lahir dalam sebagai non-Muslim ramai. So Allah Ta'ala beri peluang untuk dia buat pilihan. Selepas tu datang pada dia kesedaran, tapi dia ikut ke tidak, itu pilihan lain. Jelas? Tak boleh kita kata tidak. Pasal Allah Ta'ala maha, dia bagi dah penjelasan. Orang tak ikut, itu tajuk lain. Jelas? So, kalau mak bapak kafir boleh ziarah tu? Ziarah kubur boleh, tak masalah. Atas kubur orang kafir pergi, pusinglah, tengok apa jadi kat kubur tu, tak ada masalah. Untuk mengingatkan kita kematian, bukan untuk kita curi buah limau. Curi buah limau, kan? Jelas? Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Nanti sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam alhamdulillah alamin. Semoga bisyara anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.